Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وبعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita pada kali ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya mengizinkan kita untuk mengusahakan membuat satu lagi pengisian penting untuk memahami, mendalami, mengetahui tentang agama kita, dan kita akan membincangkan secara khusus melalui siri yang pertama ini, siri pengenalan ini, perbincangan ibadat yang Nabi SAW ibaratkan sebagai tiang, imad. Ibadat yang apabila ianya beres, barulah ibadat-ibadat lain diambil kira setelah persoalan keimanan mendahului. Ibadat yang ianya bukan sekadar dituntut melakukannya, tetapi mestilah dibuat mengikut syarat rukun di dalam ilmu fiqh atau fiqh. Dan fokus kita dalam perbincangan ini dalam bab as-salah ini, bab salah ini, bab sembahyang ini, menjurus kepada ijtihadiyah menurut mazhab yang kita ikuti di sebelah sini, yakni mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka segala perbincangan yang akan kita lalui dalam siri-siri bimbingan ibadah solat ini adalah merujuk kepada kitab-kitab muktabar di dalam mazhab Syafi'i. Ya, kitab Imam Syafi'i sendiri, kitab Imam Ibnu Hajar, kitab Imam Ar-Ramli, Ar-Rafi'i, ya, dan ulama-ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi, ya. Dan perlulah diingat bahawa kalau itulah asas perbincangan kita, maka saya melihat bahawa gelanggang perbincangan ini bukan gelanggang perdebatan sebagaimana yang dipertikaikan oleh setengah-setengah golongan tentang ibadat yang memang sudah cantik ulama-ulama dulu kita susun. Maka fahaman-fahaman menyalahkan, membedaahkan, mengguna rujukan-rujukan kitab-kitab yang tertentu yang tak perlu saya sebut, yang tidak menjurus kepada mazhab kita, maka minta maaf, ini bukan gelanggang perbincangannya. Kalau nak cerita bab itu, kita cerita lain masa kepada yang menonton ini. Jadi saya harap fahami, ya, disiplin perbincangan yang saya nak buat.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah di antara pokok-pokok penting dalam masalah ibadah solat ini, dan kita menjurus kepada mazhab yang kita ikut ijtihadnya, yang Imam Syafi'i, yang mana kita faham secara ringkas ya, Imam Syafi'i ini adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cukup. Beliau adalah ahlul hadis, pakar dalam hadis. Ya, pakar dalam ilmu fiqahnya, menghafaz Al-Qurannya, menulis banyak kitab-kitab usul fiqh, kitab-kitab fiqahnya, yang kalau nak tengok boleh datang ke rumah saya, koleksi kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi tuan-tuan, sudah barang pasti apa yang disusun, yang diijtihadkan oleh beliau, sudah barang pasti berlandaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu lihat aku sembahyang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sungguh ikut dia dan juga ikut ulama-ulama khulafa ar-rasyidin. Ya. Dalam satu maklumat perlu kita memahami dasar hukum Islam itu ya terbahagi pada dua tahap. Yakni tahap pertama, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan berpandukan hanya pada Quran dan hadis. Itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tak timbullah cerita mazhab. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang mafhumnya itulah kitab Al-Quran yang tidak syak lagi ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Quran itu dijelaskan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 44, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Dan kami, yakni Allah, turunkan kepadamu peringatan, yakni Al-Quran, supaya kamu menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkan. Ini berlaku, tuan-tuan muslimin muslimat, ketika kehidupan Nabi. Nabi masih lagi hidup sebelum kewafatan Nabi. Maknanya dudukannya adalah Rasulullah SAW. Tempat dudukannya di depan mata. Ya. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dasar hukum Islam yang kedua itu pula, itulah berlaku sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Berlakulah apa yang dinamakan ijma' dan qiyas berdasarkan atas petunjuknya. Di antaranya sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Nabi menyatakan, ijma'u lahul alimin. Perkara ini berlaku, tuan-tuan, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib
karramallahu wajhah bertanya, Sayyidina Ali ni sepupu Nabi, orang yang Lone Ranger ikut Nabi setelah Nabi bertolak hijrah di Quba. Dia settle dulu apa yang ada kat Makkah. Ini pemuda harapan, ya. Lepas tu dia ikut Nabi hijrah. Setelah Nabi sampai dengan Abu Bakar dan penunjuk jalan di Quba, baru Ali sampai. Sirah memberitakan Ali ni lebih kurang 2 minggu daripada Mekah bertolak ke Quba. Sayyidina Ali. Sirah menceritakan waktu itu beliau berusia 21 tahun. Ada orang kata belasan tahun, tapi anda tengok kitab sirah 21 tahun. Jauh dari umur Ustaz Rosli sekarang umur 21, tiba-tiba kata umur 41. Terlalu jauh. Contohlah, ya, sebab tu sirah ni kena faham, ya. Sayyidina Ali menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi wasiatkan memandikan jenazahnya ketika baginda wafat. Dan Sayyidina Ali kata, aku belum pernah jumpa manusia yang hidup dan matinya wangi sewangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Ali yang Nabi pernah nyatakan, kama qala, aku ni gedung ilmu, Ali adalah pintunya. Orang-orang Quraisy tanya 10 soalan pada Ali. Ali jawab 10 jawapan. Nak cerita, dia maknanya dia boleh bagi jawapan tu yang bernas, bukan yang bohong. Dia jawab betul-betul. Itulah alimnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tapi disalah faham pula oleh Syiah yang menyambut Asyura dengan menyiksa tubuh badan sendiri. Dan Islam tak suruh begitu. Di situ dah salah dah Syiah. Maka tengok benda lain lagi. Ana baca kitab Syiah masa muda-muda dulu, banyak tak betul. Tak apalah, kita bukan nak belajar Syiah dah tu, nak ceritanya hadis ini. Sayyidina Ali tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai apa? Ni tentang future, mengenai masa akan datang, namun benda-benda kadang-kadang tidak jelas nasnya dalam Quran dan hadis. Maknanya Sayyidina Ali dapat melihat, kalaulah maknanya dirimu yang mulia Rasulullah dah tak ada, macam mana ni kalau dalam Quran tidak dijelaskan secara jelas? Quran dah jelas, cuma nak kena kaji dan belajar Quran. Dalam hadis pun nampaknya macam tak berapa jelas. Macam mana nak buat kami ni? Datang puak-puak Wahabi tak mau pakai, dia nak Quran dan hadis saja. Sebab itulah salahnya mereka ni, tak mau mengambil kira dasar hukum Islam setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi tanya begitu, maka dia jawab. Sayyidina Ali tanya begitu, maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma'u lahul alimin. Hendaklah kamu kumpulkan para ulama. Ya, kamu kumpulkan para ulama. Ijma'u lahul alimin atau qala al-abidin minal mu'minin waj'aluhu syura. Ini kataan syura ni, bukan bubuhan syura. Ini syura, majlis permesyuaratan, perbincangan, muzakarah, syura. Ya, dalam Quran ada surah Asy-Syura. Ya. Waj'aluhu syura bainahum wa la taqdu fihi bi ra'yin wahidin. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, hendaklah kamu kumpulkan para ulama untuk membahaskannya. Dia kata, Nabi bagi authority ni kepada ulama. Datang puak-puak yang bid'ah-bid'ah ni, dia macam tak iktiraf ulama. Dia claim untuk Quran dan hadis sahaja. Sedangkan Nabi iktiraf ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dan Nabi sebut ikhtilafu ummati rahmatun. Berbeza-beza pendapat di kalangan umatku. Ahli tafsir melihat umatku ni makna ulama. Sebab umatku, makna ku ni dekat dengan dia, ikut cara dia. Macam saya kata, pengikutku, kan gitu kan. Tapi bukanlah makna taksub pula. Anak muridku, mana rapat tak? Rapat. Musuhku, rapat juga. Macam gini, Rasulullah dia ada kekasih dia, ada musuh dia. Jadi bila dia kata umatku, dia relate dengan ku tu, maknanya rapat lah. Macam ku dengan isi, rapat tak? Jadi jangan salah faham. Bukan untuk melalakkan sana sini, merempitkan sana sini, itu jadi umatku. Walaupun buat akikah juga, cukup kepala, tahnik, bagi nama macam nama ku, perangai tak macam ku, itu tak boleh pakai. Berbeza-beza pendapat di kalangan umatku, kata Nabi SAW, satu rahmat bagi kamu. Sebab itu ahli ilmu, dia dapat faham ilmu tu 2 pahala. Kalau dia tak dapat tangkap ilmu tu, tetap 1 pahala juga. Aukamakon, orang yang belajar ilmu. Dan ulama-ulama juga, bila dia keluar satu-satu hukum perbincangan atas ijtihad, betul 2 pahala. Kalau tak tepat pun tetap 1 pahala. Ini cerita yang jarang kita dengar. Tapi bukanlah mana jarang dengar tu salah. Yang salah pun ada juga. Tapi yang kita cerita ni, walaupun saya tak perlu quote nama-nama kitab tu, tapi yang saya cakap ni adalah intipati daripada kitab-kitab. Ya? Kalau nak tengok kitab, jom ke rumah. Tapi bawalah berani ke, baru match suit dengan kitab tu. Ini jumpa ustaz tangan kosong dia, jumpa artis cium tangan lagi. Mana tadi ni? Ni balik pada hadis. Saya kata ini bukan demah. Orang nak makan apa pun basuh tangan dulu. Tak akan terus melompat. Yang pertama, niat. Kau terkejut orang. Jangan dibuat gitu, ya tak? Walau bagaimanapun, asas perbincangan kita, nak tunjuk juga ni. Inilah buku yang akan kita kerja, yang akan kita guna pakai sebagai asas rujukan di samping input-input lain yang akan saya gunakan. Jadi kalau saya baca tak ada dalam ni, janganlah pening kepala sampai malam pun tak jumpa. Sebab maklumat tu daripada rujukan tambahan saya. Itu ya. Ini gambar memang gambar hero kat depan. Ini gambar muda-muda dululah. Tak payah tengoklah. Tengok hero kat depan live. Orang yang sama. Hendaklah kamu kumpulkan para ulama, ya, untuk membahaskannya. Kalau ada hukum-hukum yang akan datang ni, kalau dalam Quran pun kamu cari tak berapa nampak, dalam hadis pun tak berapa jelas, kamu kena kumpul ulama. Ya, buat apa? Atau ada kalah permusyawaratan, syura, buat mesyuarat, perbincangan. Dengan siapa? Dengan orang-orang ahli ibadah, al-abidin, ahli-ahli ibadat, minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Makna kena kumpul orang yang berilmu dengan orang yang rajin buat amalan. Dua-dua ni di kalangan orang beriman. Bukan beramal tapi tak ada ilmu. Sebab itu sembahyang, solat ni bukan setakat dia dibuat, a matter of doing it,
dia mesti buat dengan betul. Bila betul, ada rujukan, ada pedoman, ada sadaran, ada hujjah, ada nas. Itu makna betul. Kalau faham yang ini senang. Fatihah bukan setakat baca, tapi kena baca dengan betul. Fatihah bukan setakat faham, tapi kena baca dengan betul. Nak cerita tu. Fatihah bukan setakat makna, tapi kena baca dengan betul. Bila dia melibatkan qauli, hukum bacaan. Rasulullah kata kamu kumpul sallallahu alaihi wasallam, kamu kumpul orang alim, kamu kumpul ahli-ahli abid, ahli-ahli ibadat ni di kalangan minal mukminin, orang-orang beriman. Bukan setakat orang Islam, tapi orang beriman. Apa tu? Status dia tu. Yang nak bincang hukum yang aku tinggalkan, yang aku dapat pada Jibril AS daripada Allah ni, nak waris ilmu ni, kena orang berilmu, kena orang beramal. Ilmu tanpa amal tak jadi, amal tanpa ilmu tak jadi. Dan orang-orang dua kumpulan ini adalah orang yang beriman, bukan setakat Islam. Baru terang kan? Wala taqdu fihi bi ra'yin wahid. Nabi warning. Beware. Jaga baik kata Nabi. Dan janganlah kamu menetapkan hukum dengan pendapat sendiri. Jangan mana-mana. Rasa-rasa Nescafe tak apa, wudu tak apa. Ini rasa-rasa hukum jangan main. Sebab itu dalam pengajian fiqh saya dah 20 tahun lebih, kalau saya tak boleh jawab, memang saya tangguh. Nantilah balik, saya tengok balik. Lepas tu masa sesuai saya jawab. Tak semesti next change coming soon saya jawab. Ikut kesesuaian juga. Mood nak bercerita tu kena ada. Dia punya aura dia, zauq dia, cita rasa dia. Ya. Jadi tuan-tuan, dasar hukum Islam ni dua lah. Mana di zaman Rasulullah SAW begitu perfect. Perfect juga lepas kewafatan Nabi. Cuma kena ada dia punya yang akan menerajui perbincangan itu. Ya? Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita masuk dalam bab solat atau bab solat, lebih sesuai kita sebut solat, ya. Bab solat ini kita terus melihat apakah yang dimaksudkan dengan solat. Ya. Selain daripada kertas kerja itu, sekiranya ayatnya tidak menyamai, maknanya saya baca atas kitab. Ya. Yang dimaksudkan dengan solat ini, hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Wa summiyat bidzalika lishtimaliha 'ala as-salah lughatan wa hiya ad-du'a wal mafruḍat al-'ayniyah khamsun fi kulli yawmin wa laylah. Ma'lumatun min ad-din. Ya. Baik, dia kata sini solat ini menurut istilah syara'an, menurut istilah syara' ialah rangkaian kata dan perbuatan yang telah ditentukan. Rangkaian kata makna dalam bentuk perkataan dan perbuatan, aqwal wa af'al, yang telah ditentukan, makhsusah, yang telah ditentukan. Dimulai dengan membaca takbir, muftatahatun bitakbir. Salah ini mula dengan takbir, Allahu Akbar.
Wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Akhirnya salam. Ya. Disebutkan demikian, dia kata, kerana mencakup, merangkumi erti solah secara bahasa, lughatan, wahiyat doa. Solah dari sudut ni language, bahasa, iaitu doa. Ya. Wal mafruḍatul 'ainiyah. Solah hukumnya fardu ain. Fardu ain makna tiap-tiap individu wajib melaksanakannya. Ya. Khamsun fi kulli yawm wa laylah. Ada 5 waktu salat dalam sehari semalam. Ma'lumatun min ad-din. Hal ini dia, hal itu merupakan perkara agama yang harus diketahui. Kena tahu, dia kata. Ya. Bil-darurah. Kena tahu, macam mana pun kena ambil tahu, kena ambil berat. Ya, by hook or by crook, kena tahu. Dalam satu hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ta'allamul fara'id wal Qur'an wa 'allimuha an-nas fa inni maqbul. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhumnya atau kama qala, belajarlah kamu semua tentang al-fara'id. Di situ maknanya tentang fardu ain, tentang pelaksanaan ibadat sembahyang. Nabi suruh belajar tentang fardu ain. Sesungguhnya fardu ain ni bukan untuk budak-budak SRE saja, budak tas'i saja. Silap orang kita ni bila fardu ain dia relate dengan budak-budak, seolah-olahnya semua budak-budak selesai fardu ainnya. Sebab tu bila dah jadi bapa budak, dah pandai, tak payah belajar. Dan silap orang kita ni bila dikaitkan dengan Quran, untuk budak-budak juga Quran, seolah-olah bapa budak dah jadi ulama besar Quran. Silap pun. Quran kait dengan budak-budak, fardu ain kait dengan budak-budak. Tapi cuba kita ambil satu pemikiran, budak-budak mana benda ni benda fundamentals, benda basic yang mesti kena tahu. Kalau betul permulaannya, maka kesudahannya pun baik. Tapi kita kena faham, budak-budak besar manalah baldinya, mindanya, saiz penerimaan maklumat besar mana budak-budak. Tak boleh main terminologi, dari segi istilah untuk budak-budak, pening dia. Sebab itu budak-budak ni kena terus belajar sampai mati. Dalilnya Rasulullah SAW suruh belajar ilmu ni, talabul ilm ni, suruh belajar ilmu ni daripada buayan hinggalah ke liang lahat. Makna daripada mula lahir, walaupun ada budak tak pakai buayan, anak saya tak pernah pakai buayan kecil-kecil. Sebab menyusahkan. Memang saya tak biasakan pakai ndui buayan. Nanti pergi rumah orang kacau daun. So dia membesar dengan tak perlu buayan. Tapi bukanlah maknanya bila tak pakai buayan, budak ni tak payah belajar. Dia kata, dia nak pergi daripada buayan. Dia kata, ini susah ni, jenis betul-betul ni. Dia baca hadis, dia faham sendiri. Nabi kata tadi, jangan kamu buat keputusan menggunakan fikiran kamu sendiri. Aku ni, kata Nabi, Al-Qamakal, dianugerahkan Allah bercakap perkataan yang pendek tetapi mempunyai maksud yang luas. Al-Qamakal, maknanya satu perkataan, satu ayat Nabi sekurang-kurangnya 6 kitab hadis kena hurai.
Bukhari, Muslim, An-Nisa'i, setengah tak An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, banyak lagi sunan sitah lagi, Ad-Dailami, Ad-Darimi, Tabarani. Kena hurai perkataan Nabi yang satu tu bubur. Muwatta' Imam Malik, hurai lagi. Datang kita tengok ikut kepala kita sendiri, yang datang kuliah sekali datang, 5 kali tak datang. Lepas tu kita claim kita faham, dah tak datang. Tak tanya pula follow up, bila nak faham? Ustaz menyemes dah. Bukan semes, memang nak pukul habis. Orang main memang ada pukul mati punya, Datuk tak? Kalau tak pukul mati, bila nak dapat point? Dah gitu gini. Mana tadi? Nak ceritanya, sesedara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, fardu ain. Kena belajar fardu ain ni daripada buayan hingga ke liang lahat. Dalam riwayat lain, walaupun ada ikhtilaf, sampai ke negeri Cina. Kenapa tak sebut Mesir? Tak boleh sebut mana pun. Janganlah bincang itu sampai 3 hari 3 malam. Cina ke Mesir? Apa betul tak Saudi? Quran tak baca juga. Tak perlu nak bincang dari segi benda-benda tu. Banyak benda lain lagi kita kena bincang. Dan dia kata fayakfuru jahiduha walam tajtami' hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kafir hukumnya bagi orang yang mengingkarinya sembahyang. Kafir. Ingkar sembahyang, kafir selalu. Ucap balik, qada' balik semua ibadat. Daripada mana? Daripada akil balik. Start all over again. Sanggup nak buat? Yang puasa Ramadan lepas pun tak bayar lagi. Nak qada' balik semua. Kafir hukumnya bagi orang yang mengingkari. Selain bagi Nabi kita Muhammad SAW, kelima waktu solat tersebut tidak merupakan suatu ketentuan. Jadi nak ceritanya benda ni tuan-tuan, ibadah solat ni Nabi SAW dapat ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dapat daripada diajar oleh Jibril alaihissalam. Ketentuan-ketentuan dia sudah pasti. Lepas tu disebut lagi wa furidat lailatul Isra' ba'da an-nubuwah bi'ashri sinin wa 3 ashhurin lailatul 27 min Rajab wa lam tajib subhu yawmi tilka al-lailah li'adami al-'ilmi bikaifiyatiha. Dia kata salah ni mula difardukan pada malam Isra' Mi'raj. Lawatan sambil belajar Rasulullah SAW. 10 tahun 3 bulan sesudah kenabian. 10 tahun 3 bulan sesudah kenabian, tepat pada malam 27 Rajab. Ini kefarduan salat. Solat subuh belum diwajibkan pada malam itu kerana belum diketahui tata caranya. Solat subuh belum lagi, masih itu. Jadi solat 5 waktu ni tuan-tuan muslimin muslimat, diwajibkan setelah zahir dan batin Nabi Muhammad SAW dibersihkan daripada sifat-sifat yang tak sewajarnya ada pada batang tubuh Nabi SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan menggunakan air Zam-Zam, bukan Zam-Zam pula.
Zam-zam cola kan. Haji ada minum zam-zam cola sana ya. Bukan zam-zam cola, apa lagi Coca-Cola. Ini dicuci dengan air zam-zam. Adapun hikmah rakaat sembahyang, rakaat sembahyang solat ni yang 17 itu ialah waktu bangun rata-rata manusia 17 jam. Kita dalam keadaan sedar tak tidur lebih kurang 17 jam. Bukan 12 jam. Nak merapu lagi, nak tengok orang menyanyi, nak pergi karnival, cari budak hilang lagi. Ada 12 jam, lebih pada 12 jam. Sebab tu kita tidur ada pukul 1, ada jadi peribet 1, tidur pukul 2, basuh-basuh pinggan mangkuk yang belum lagi, pengantin baru basuh kuyuk kawah. Jadi maknanya rata-rata waktu bangun manusia ni 17 jam. Dan malam bagi manusia tidur lebih kurang 5 jam. Macam kita ni tak betul. Pukul 12 tidur bangun pukul 5, tak 5 jam. Rata-rata ni yang tidur tu 5 jam je. Yang tidur 5 jam lah. Yang tidur tak kira jam ni lagi banyak. Jam banyak tapi tidurnya pun banyak. Jam kiri kanan dia. Jadi setiap rakaat merupakan kafarah dari kelalaian setiap jam. Itu falsafah. Maknanya 17 rakaat merujuk kepada 17 jam kita celik atas dunia ni satu hari daripada 24 jam. Yang 2 jam lagi tu adalah tu cerita-cerita lain lah. Dia 24 jam dah. Jadi setiap satu rakaat tu mengkafarahkan 1 jam ketika kita celik. Kafarah. Makna menggugurkan dosa-dosa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita nak fokus dalam kuliah kita di sini adalah tentang rukun. Tentang rukun. Kalau kita nak cerita tentang ibadah solat ni banyak. Tetapi oleh kerana kita nak fokus dari sudut amalan dia, maka kita fokus pada rukun. Syarat kita tangguhkan dulu. Walau bagaimanapun kita kena tahu apa yang dikatakan syarat dan apa yang dikatakan rukun. Kalau dalam ibadah haji pun ada beza rukun dan wajib. Ada beza. Dia kata serupa tapi tak sama, sama tapi tak serupa, sejelas tapi tak serupa. Lebih kurang begitulah. Saya tak berapa pandai sangat bidalan-bidalan ni. Pedal pandai lah, bidal tak berapa pandai. Baik. Syarat ialah sesuatu yang mesti ada. Kalau kata sembahyang, solat ni dia ada syarat, dia ada rukun. Kita nak menjurus kepada rukun. Walau bagaimanapun kita kena tahu dulu syarat. Walaupun kita tak akan bincang syarat secara rakaman ini, kita tengoklah waktu-waktu yang lain. Cuma kita nak perbezaan. Syarat ialah sesuatu yang mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain. Syarat ini mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain, tetapi ia bukan suatu bahagian dari hakikat sesuatu perkara yang lain itu. Laju sangat Ustaz, laju sangat, belilah VCD ni, tengok acak-acak tadi. Pemberita dia kena profesional. Kalau pemberita kata, Datuk ulang balik, Datuk ulang balik, mula Datuk ambil handphone, tutup kepala. Kau tip recorder tak ada, rakam lah, contoh kan, gitu kan. Jadi saya pun tak nak ulang banyak-banyak kali. Sekali cakap, syarat sesuatu yang mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain, tetapi ia bukan sesuatu bahagian dari hakikat sesuatu perkara yang lain itu. Katalah perkaranya botol air, syaratnya gelas.
Syarat satu perkara yang mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain, tapi dia bukan sebahagian dari perkara ini. Nak minum kena ada gelas, begitu. Dia syarat dia selalunya mendahului perkara yang nak dilakukan. Contohnya seperti wuduk. Wuduk adalah syarat bagi solat. Dah nampak dah kan? Tetapi wuduk bukan satu bahagian dari solat. Satu orang sedang sembahyang, tiba-tiba orang tegur dia, dekat tapak kaki dia melekat teh cicak basah, terkena najis. Itu cerita bab syarat. Dan bincang juga cerita bab sebahagian daripada bab solat itu sendiri, fardu itu sendiri, bila membatalkan solat itu. Tapi bila terkena najis, solat batal kerana mutanajis, terkena najis. Tentang wuduk tu, wuduk tak batal, cuma cuci, buang air najis, cuci kaki saja. Wuduk tu sendiri tak batal. Makin tak faham. Tak apalah, baguslah tak faham. Menunjukkan selama ni memang tak faham. Jangan bawa lah lepas ni tengok selalu. Jadi wuduk sebagai syarat kepada solat. Menutup aurat syarat kepada solat. Itu dah nampak dah tu. Baik, sekarang kita nak fokus apa dia rukun. Rukun pula. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada bagi adanya sesuatu perkara yang lain. Ayat sama macam yang tadi. Dan ia adalah suatu bahagian dari hakikat sesuatu perkara yang lain. Beza dengan syarat, bukan satu bahagian daripada solat. Syarat bukan satu bahagian dari solat, tapi rukun bahagian daripada solat. Kalau nak botol dengan gelas, wuduk syarat adalah gelas. Tapi kalau rukun, tudung botol ni, tudung botol melekat ni, ni dia rukun bagi botol itu sendiri. Itu rukun. Syarat, ni gelas, dia di luar. Dia rukun ni dia adalah suatu bahagian dari hakikat suatu perkara yang lain. Itu sendiri seperti membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi solat. Fatihah tu adalah rukun, sebab dia rukun keempat daripada rukun ibadah solat itu sendiri. Sebab itu bila dia adalah sebahagian dari hakikat perkara itu, bila batal saja Fatihah, batallah solat. Gitu. Batal solat itu sendiri. Yang tadi pun solat jadi tak sah sebab bukan najis. Solat jadi tak sah sebab benda itu mendatang dari awal. Cuma yang sembahyang, yang solat itu tak sedar saja. Itu syarat. Jadi kalau kita tengok daripada kerja kita, definisi fardu atau rukun, bahagian daripada ibadah yang diperintahkan oleh syarak untuk dilaksanakan, di mana ibadah itu tidak dapat terwujud kecuali dengannya. Ia dibalas dengan pahala. Kalau buat benda rukun ni dapat pahala, bukan buat sesaja. Bila melakukannya dan mendapat seksa, yakni dosa bila meninggalkannya. Yalah, bila kita buat pun tapi salah, makna ibadat tak sah. Bila tak sah, macam tak beribadat, maka patutlah dapat dosa. Jadi maknanya mendapat siksa atau dosa bila meninggalkannya. Meninggalkannya ni bukan maknanya tak buat saja. Buat tapi tak betul. Tak betul kerana tak belajar. Belajar pun kalau tak sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh pun kadang-kadang tak nak berubah bila disebut salah, tak mau membuat pembetulan. Itu pun jadi dosa juga apabila berlaku kesalahan. Sebab itu ibadah solat ini, dia bukan setakat buat. Apa yang berlaku sekarang memang
ratio, nisbah orang solat ni memang kecil lah. Peratusan yang sembahyang ni dalam Malaysia ni memang tak ramai. Dalam tak ramai tu pula, dalam tak ramai tu, peratusan lagi, nisbah lagi, berapa ramai yang belajar. Dahlah sikit peratusannya. Yang sikit tu pula tengok berapa peratus yang belajar solat betul-betul. Lagilah sikit. Dan itulah kualiti yang nak diimbangi dengan keadaan-keadaan lara yang berada di sekitar, keadaan-keadaan melalaikan yang ada di sekitar. Dan bila kata belajar, benda-benda belajar ni, talabul ilm faridah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu tu adalah wajib kepada orang-orang Islam, lelaki dan perempuan. Cukup jelas ayat Nabi. Menuntut ilmu wajib kepada orang Islam. Orang Islam, lelaki, tengok jantina, dan perempuan. Lelaki, perempuan kena belajar. Realiti sekarang orang perempuan tak berapa belajar dah tu. Dia jadi barang-barang antik di rumah. Sampai naik bersawang isteri kita kat rumah, tak datang belajar. Masalah. Lepas tu dah masuk hijrah ni, kena buat anjakan paradigma. Alhamdulillah banyak tempat dah nampak ni, suami-suami dah bawa isteri dah tu. Kan sejuk sikit, walaupun baru 2 pintu je terbuka. Kita ada 4 pintu. Kita nak ikhtiar bagi 4 pintu tu terbuka. Bulan puasa boleh buat. Ya. Dia ceritanya tuan-tuan, bila penuntut ilmu ni wajib atas orang Islam, lelaki dan perempuan, tak kira siapa. Tak kira siapa. Makna tak kira siapa ni, tak kira you duduk atas jawatan apa. Adakah menuntut ilmu Islam ni? Nak habis dah. Dia kata tu, nak habis lah. Sonok sikit kan. Khutbah Jumaat tu kalau nak habis tu cukup syok. Sampai tak sebab doa. Dia nak habis lah. Nak cerita, adakah menuntut ilmu ni dikecualikan bagi siapa nak sebut ni? Nak sebut orang yang berniaga. Adakah kerana dia berniaga dia tak perlu menuntut ilmu? Abdul Rahman Auf, 10 orang di antara 10 sahabat yang wajib masuk syurga, tapi dia orang nombor 10. Tak apalah nombor 10, dah tentu wajib masuk syurga. Kerana dia banyak kaya, harta banyak, diuruskan, tapi dia tidak abaikan solat. Cuma kadang-kadang dia ni terlambat. Tapi walaupun ahli perniagaan, korporat, dia mengaji. Sebab dia dalam majlis Nabi memang ada. Abu Hurairah, nama gelar yang Nabi bagi, bapa kucing. Sekarang ni banyak tunjukkan kucing. Malam dah dengar dekat 80 ekor dia beli. Nak pergi masjid macam mana jaga kucing 80 ekor. Masuk pertandingan pula tu, masuk internet lagi. Allah, letih kita dengan kucing. Abu Hurairah walaupun bapa kucing mengaji. Orang kita bela kucing tak mengaji. Siapa lagi? Banyak lagi. Zaid bin Harithah dan sebagainya. Thumayyah, syahid. Bilal Al-Habashi Ibn Rabah, syahid. Kita tengok semua bila Nabi buat majlis ada punctual. Maknanya apakah mereka ni tak ada kerja? Mereka ada kerja, tapi belajar agama, belajar solat, apa semua, satu kerja juga. Inilah bezanya masyarakat kita ni. Kadang-kadang jawatan itu membataskan kita menuntut ilmu. Salah tu. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Apakah mengenal aku ni bukan satu kewajipan kamu kena belajar? Islam ni. Dan gitu gini. Apakah kerana awak seorang doktor, awak tak payah belajar baca Quran? Dah mula dah. Adakah awak seorang polis, awak tak perlu dengar ceramah agama? Adakah awak seorang askar, tentera, tak perlu dengar ceramah agama? Adakah awak seorang artis, tak perlu dengar ceramah agama? Adakah awak seorang ahli sukan, tak perlu belajar Quran?
Adakah awak seorang kepimpinan, ahli politik dan sebagainya tak perlu duduk dalam majlis belajar agama? Apakah awak seorang kuli batak? Maaf cakap, kadang-kadang melampau saya. Tak ada masa ke awak sebagai seorang peniaga pasar malam tak ada masa untuk belajar agama? Dan apakah awak seorang students IPTA ke IPTS ke? Maknanya belajar agama ni benda yang tak perlu. Atau adakah kerana awak dah balik haji tak perlu dengar ceramah agama? Atau adakah awak dah dapat title warga emas tak perlu dengar ceramah agama? Atau kerana awak ni masih muda lagi, banyak lagi urusan kemudaan nak diuruskan, tak perlu dengar ceramah agama? Kalau macam itu, kita terkeluar daripada hadis ini. Wal-'iyadzubillah. Rasulullah SAW suruh semua orang Islam, lelaki dan perempuan, tak ada kecuali, apa juga kerjaya yang you buat, you kena belajar agama. Sebab kena mengakui waktu muda, waktu remaja memang tak belajar agama betul. Kadang-kadang orang kita ni lagi tak kena musibah, lagi itulah tak ingat agama. Kata orang dah terantuk baru nak tengadah, dah benjol baru ingat agama. Dah buat benda-benda tak elok, orang dah tahu benda tu tak elok, baru datang keinsafan. Nasib baik ada keinsafan. Yang tak insaf, sedangkan fokus kita, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Kita minta supaya kesudahan usia kita ni biar berada dalam keadaan kesudahan yang baik. Dia punya ending tu biar jenis yang happy ending. Setengah orang kita ni Allah terbalikkan tu. Muda-muda, oi, pantang dengar ceramah, celapak aja atas motor, kesana kemari, gerimis ke tak gerimis ke, ya, sampai ceramah walau lenjur macam mana pun, kita tengok macam apa, mujahadah betul lah budak ni. Tapi ya masih muda. Bila Allah bagi bini seorang, mula jauh. Bagi anak seorang, mula jauh. Bagi anak banyak orang, lagi jauh. Bagi pangkat sikit, lagi jauh. Bagi kereta baru, lagi jauh. Dapat menantu 2 orang, lagi jauh. Dapat pula bisnes sikit, direct selling, lagi jauh. Nampak? Jadi maknanya saya nak fokuskan tuan-tuan, Islam suruh umat dia, lelaki, perempuan, tak kira apa status you, wajib belajar agama. Sebab kamu kena tolong agama Allah dengan cara belajar dan faham. Allah janji akan bantu kamu. Tapi keyakinan inilah belum ada lagi dalam sanubari orang Islam. Sebab benda-benda pahala ni benda sam'iyat, benda yang kita tak nampak nak digambarkan begitu. Sebab tu kita tak yakin. Bagi kita, kita hanya buat sesuatu bila nampak ada dia punya hasil. Hasil mausul dia nampak. Termasuklah solat ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita terjerumus kepada satu kumpulan manusia yang Rasulullah SAW bagi tahu, kama qala, berapa ramai orang yang sembahyang, kata Nabi, ada, tetapi hanya dapat letih sahaja. Letih apa dia? Daripada tunduk dan bangkit dia, rokok sujud, dapat letih saja. Nabi kata ramai. Bila dapat letih, maknanya tak dapat apa-apa, hanya dapat letih. Tak dapat pahala, tak dapat keridhaan Allah daripada yang dia buat untuk sembah Allah. Dapat letih saja. Pasal apa? Ilmu tak ada. Kadang-kadang ilmu ada, sikit pula. Benda nak sembah Allah ni nak kena banyak fahamnya. Dia bukan boleh sikit-sikit nak faham Allah ni, nak kena banyak. Sebab itu namanya fardu ain. Fiqh ni, tauhid ni, tasawuf ni, Quran ni. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam bab solat ini kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dengan Allah supaya kita tidak termasuk golongan yang dapat letih saja bila sembahyang. Sebab itu Rasulullah SAW bagi tahu di akhir zaman, dia kata akan lahir kumpulan-kumpulan di kalangan umatku, dia kata ubadun juhal, ahli-ahli ibadat yang jahil. Buat tapi jahil. Orang duk berceramah dia sembahyang sunat, jahil lah tu. Orang duk baca Quran dia bersimbang,
Seimbang. Antara ada kelas yang bertembung. Kelas ni nak belajar baca Quran bagi betul, dan itulah kelemahan dia. Dengan nak dengar ceramah umum, dia pergi ceramah umum. Sebab sana ramai dan ada makan. Ngaji Quran, kena makan je. Kena gatah dengan ustaz je. Dia tak tahan. Padahal titik bengik dia, loopholes dia ialah kelemahan dia baca Quran. Dia tak boleh baca Quran. Patutnya macam dia hantar anak dia tuition. Anak dia lemah matematik, dia belajar matematik. Dia ni lemah Quran, dia pergi dengar ceramah umum. Padahal kuliah Quran yang betul-betul, bukan yang lebih kurang, yang betul-betul ada, tak datang. Makna dia tak boleh nak buat pilihan. Bila datang options, alternatives, dia tak tahu mana satu priority. Tak tahu buat perbandingan yang mana satu penting. Yang penting, yang kita boleh tingkatkan diri kita daripada tak faham kepada faham, tak boleh kepada boleh, supaya hari ini kita lebih baik pada semalam. Konsep hijrah. Orang yang hari ini punya baik daripada semalam. Semayang solah dia hari ini baik pada solah dia semalam. Baca Quran dia hari ini baik daripada semalam. Ya. Silaturahim dia hari ini baik pada semalam. Kehidupan keluarga dia hari ini baik pada semalam. Ya. PR dia hari ini dengan orang baik pada semalam. Ini kata Nabi, orang beruntung. Orang yang hari ini baik pada semalam. Orang yang esok baik pada hari ini. Ini orang beruntung. Orang yang statik hari ini dengan semalam serupa. Pimai-pimai tangguh. Walhasil balik asal. Orang ini kata Nabi, orang rugi. Orang rugi. Statik rupanya rugi. Orang yang hari ini, ya, semalamnya lebih baik pada hari ini. Ini orang paling rugi. Orang yang menerima kecelakaan. Apabila semalam dia okey banyak, hari ini dia KO banyak. Dia susah bagi alasan. Sebab you kat sana nanti you nak tanya macam-macam. Nanti malaikat kata tak payah tanya lah. Nanti ada orang tanya dah tu, kenapa I dapat syurga yang ni je, I nak syurga atas tu, I nak syurga atas tu malaikat. Dia kata padan dengan amalanmu. Syurga yang you duduk sekarang ni patut you bersyukur dengan amalanmu. Puasa sunat tak buat, etikaf tak ada, majlis ilmu tak datang, baca Quran malas. Tapi you yang rajin menderma, tutup aurat, ya, hormat isteri, hormat suami, jaga anak betul-betul, tuition sampai tak mengaji. Ada orang hantar anak tuition sampai tak sempat mengaji kat Johor. Duduk pokok tunggu anak tuition. Lepas tu buka lagu pop ye. Orang kat Johor duk mengaji ni. Ini masalah. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, orang yang semalam dia baik pada hari ini orang rugi. Orang yang sama je, tadi paling rugi, sama rugi. Lebih baik adalah orang beruntung. Jadi kita begitulah. Kita dengan ibadat solat kita, janganlah kita masuk dalam baju juhal kita Nabi. Ahli ibadat yang jahil, rajin beribadat tapi ilmu tak ada. Ini Nabi kata, ini ubadun juhal. Kamu akan tengok akhir zaman kata Nabi, ketika saf dah didirikan, tak ada orang nak jadi imam. Atau makan saf dah berdiri ni, dah qamat dah, tapi tak ada orang nak pergi jadi imam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kali ini saya nak berhenti sampai sini dulu dengan kuliah mukaddimah kita, ya, iaitu sumber hukum, dasar hukum Islam bagaimana, dan juga tadi kita ambil ta'rif atau definisi kepada solat, ya, dan pengkhususan penjurusan kita kepada mazhab yang kita pegang, yakni Al-Imam Syafi'i, ya, dan perbincangan-perbincangan sekadar apa ni di sekitar
wajibnya menuntut ilmu dan ruginya kalau tidak berilmu. Ya, itu yang dalam siri pertama kita pada kali ini. Insya-Allah taala pada siri yang kedua nanti kita akan mula memasuki rukun-rukun sembahyang yang kita sentuh juga tadi, iaitu perbezaan antara syarat dan rukun. Ya, supaya baru kita nak masuk rukun, kita dah ada basic yang cukup kukuh, insya-Allah taala. Dari muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukuplah dulu untuk kali ini ya, pada siri kali ini. Mudah-mudahan dapat kita faham sungguh-sungguh ya, dan cuba elakkan diri kita daripada terlibat dengan fahaman-fahaman yang seolah-olah menyalahkan ulama-ulama dulu. Ingatlah hebatnya orang sekarang kerana banyak pengorbanan orang dulu. Kita takkan jadi hebat kalau tidak hebat dan kuat berkorban orang dulu. Sebab itu Imam Malik dalam kitab Muwatta Al-Kamakal pernah memberi amaran. Bila ada rujuk Datuk, rupanya Imam Malik ambil hadis Nabi. Orang alim, Masya Allah. Apa kata dia? Dia kata, Al-Kamakal, kamu tidak akan berjaya dengan cemerlang sekiranya kamu tidak mengikut jalan-jalan yang ditempuhi oleh ulama-ulama dulu yang nyata kecemerlangan mereka itu. Imam Malik pesan. Kita tahu Imam Malik ni orangnya tegas, ulama besar di Madinah. Imam Syafi'i berguru dengan dia. Tegas Imam Malik ni. Nak jumpa dia tak boleh kat rumah, kena jumpa kat masjid. Siapa pun jumpa, berdirilah kau kat luar rumah ni. Ya. Nak cerita Imam Malik dengan ketegasan tu, dia tetap bagi amaran. Ya, jangan kita memandang mudah apa yang dibawa oleh ulama-ulama mutqin, ulama mursyid, ulama mujtahid dulu. Dengan sedikit ilmu yang kita ada pun kita kutip daripada maklumat ulama-ulama dulu. Kita nak buat PhD, kita ambil kitab-kitab lama, lepas tu kita susun balik. Kita dapat gelaran tu. Tapi yang bekerja sebenarnya sungguh-sungguh siapa? Bukan setakat 2 tahun. Ulama buat berbelas-belas tahun baru terhasil satu kitab. Kita buat PhD 1 tahun, 2 tahun kerana ada bahan ulama dulu. Tiba-tiba kita nak downgrade istilahnya ulama-ulama dulu. Why God wrote? Hanya orang jahil saja yang buat macam itu, yang tak mengenang jasa, yang tak mengenang budi, yang tidak menghargai ketokohan dan juga pengorbanan dan ulama-ulama itu. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam kumpulan-kumpulan dengan fahaman-fahaman macam ini. Ya, minta jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada rujukan-rujukan kita, ulama-ulama kita, kitab-kitab muktabar ulama dulu, sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah. Silakan saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.